Ustazah sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ustazah nak tanya soalan. Yang Ya, esok boleh, tu, program esok tu tak pukul 8 pagi ya? 8.30 pagi. Okey. Ustazah nak tanya, Ya. boleh tak kalau macam wanita dia pergi bermusafir tanpa mahram, contohnya dia saja nak together dengan kawan dia untuk pergi melancong ke mana-mana, tapi semua untuk bersukaria lah, tak ada niat yang lain-lain. Ustazah cek takwa dulu. Nanti Ustazah share dalam grup ya. Sebab Ustazah pun tak berapa ingat macam mana fatwa yang berkenaan. Okey, tak apa. Travel. Boleh kita mula kot ya, Ustazah? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita mohon ampun darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan-amalan kita. Wa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada siapa yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang dia sesatkan, maka tiada siapalah yang dapat memberi hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan pesuruhnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita sambung muka surat 590 dan juga 589. Daripada belakang kita naik sikit-sikit. Jadi hari ini alhamdulillah kita dah masuk surah Al-Buruj dan suratul Insyiqaq. Untuk sesi pertama ni kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah ini dua surah, surah Al-Buruj dan surah Al-Insyiqaq. Jadi di surah Al-Insyiqaq ayat 21 tu la yasjudun tu dia ada kubah masjid kan. Ni dia sebut ayat sejadah.
ataupun ayat kita panggil sujud tilawah. Kita kalau ada wudu, ada tempat yang sesuai, boleh kita kata buat sujud sejadah lah. Disunatkan untuk sujud sejadah. Baik. Ada sesiapa yang nak tasmi' tak? Surah Al-Buruj dan surah Al-Insyiqaq. Kalau tak ada, kita teruskan kepada tajwid lah. Kita tengok sikit beberapa hukum tajwid. Kalau dalam surah Al-Buruj, surah Al-Buruj, wassama'i. Wassama'i. Kita tahu tak mat? Ni hukum mat apa? Ada yang tahu? Mat jaiz. Mat wajib. Mat Ya? wajib. Mat wajib. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Betul. Barakallah. Ahsanti. Bagus. Itu mat wajib muttasil. Okay, kalau wasyahidin wa masyhud. Wasyahidin wa. Okay, hukum apa? Tahu tak? Surah Al-Buruj ayat ketiga. Surah Al-Buruj ayat ketiga. Wa syahidin wa. Dengung 2 harakat kan? Wa syahidin wa. Hukum tajwid dia apa hukum? Itu bukan mat. Ni bukan mat, ni dalam hukum nun tanwin nun mati. Wa syahidin wa. Tanwin wa kan? Kasratan. Bertemu dengan huruf waw. Tanwin bertemu waw. Waw bertemu tanwin. Betul. Idgham ma'al gunnah. Dia masuk dalam huruf waw bersama dengung. Ma'al gunnah tu maksudnya bersama dengung 2 harakat. Okay, baik, bagus. Kemudian minhum ayat nombor 8. Minhum. Nun mati. Nun mati bertemu dengan ha. Minhum. Minhum apa? Minhum. Nun mati bertemu dengan ha. Izhar. Ya, izhar halqi. Ya, betul. Izhar halqi. Okay, lahum ayat nombor 11. Lahum jannatun. Lahum. Hum tu mim mati. Lahum jannatun. Mim mati Lahum huruf jannatun. jim. Ayat 11. Mim mati bertemu Izhar syafawi. ya, betul. Izhar syafawi. Mulut ni tutup. Izhar. Dia nyatakan bunyi bibir. Hum. Lahum jan. Okey, baik. Bagus. Jannatun. Itu hukum apa? Jannatun. Jannatun. Nun yang ada syaddah. Huruf apa dia? Nun ada syaddah. Jannatun. Dengung 2 harakat. Hukum dia Idgham ma'al gunnah. bukan idgham. Ini Wajib bukan al idgham. gunnah. Kalau idgham, ya wajibal gunnah. Wajibal gunnah. Wajib dengung. Wajib dengung. Jannatun. Tun tajri. Tanwin atas ta tu
Dhammatain bertemu huruf ta. Ikhfa. Ya, itu betul. Ikhfa. Ini ikhfa hakiki. Tu disembunyikan. Dhammatain tu. Lauhin yang terakhir. Ayat nombor 22 surah Al-Qur'an. Lauhin. Mat apa? Lauhin. Apa yang dia ni? Lauhin. Dia tak ada Lauhin. Kita kan Al-Qunnah. Idgham al-gunnah tu yang him mahfuz. Itu betul idgham al-gunnah. Kasratain bertemu dengan mim. Lauhin dia dikenali sebagai mat. Betul, mat lembut. Dia kan lau. Itu dia nama dia mat lin, tapi dia tak ada panjang harkat tak ada. Kecuali kalau kita matikan dia lauh. Tapi ni kita tak matikan dia kan, kita sebut biasa je lauhim mahfuz. Tapi nama dia matlin. Kemudian kita tengok surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq tu okey, ya ayyuha, ayat nombor 6. Ya ayyuha, tu mat apa? Umi buka dah mat. Mat jaiz. Mat jaiz. Betul, mat jaiz munfasil. Kemudian ayat nombor 8, yasira. Ma'iwat. Betul. Mat Mana ada? Ini yasira. Ma'iwat lah. Ma'iwat. Dua harkat. Yasira. Ra tu sebagai mat iwat. Kemudian samalah masrura semua tu mat iwat lah. Basira. Ayat 19. Tabaqan an. Tabaqan an. Fathatain bertemu dengan ain. Izhar. Izhar halqi. Izhar. Betul, izhar halqi. Bagus. Tabaq. Tabaq. Nun mati bertemu dengan ta. Ikhfa. Ya, betul, ikhfa. Ikhfa. Fa hakiki. Ayat nombor yang terakhir lah, 25. Ajrun. Jim tu hukum dia apa? Ajrun. Qalqalah. Betul, qalqalah. Qalqalah. Qalqalah surah. Surah. Ya. Run, ajrun ghairu. Run tanwin, dhammatain bertemu dengan ghain. Izhar. Izhar. Ghairu. Matlin. Ya, matlin. Mamnun. Ma'arik dia sukun. Ya, ma'arik lisukun. Alhamdulillah. Murajaah ataupun ulang kaji tajwid untuk surah Al-Buruj dan surah Al-Insyiqaq. Ada yang nak tasmi' tak sebelum kita masuk tadabbur? Baca surah Al-Buruj dan juga surah Al-Insyiqaq. Ada? Tak ada? Tak ada, tak apa. Kita terus kepada tadabbur. Apa ni? Ni Asma' nak
Ni Asma anak saya nak try Ustazah. Boleh. Nak tasmid boleh. Cuba baca surah Al-Buruj dan juga surah Al-Insyirah. Baca Al-Buruj. Baca. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj. Yawmil maw'ud. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Okey, bagus. Insyirah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Ulang ayat nombor 14. Okey, semula. Yang 14 tadi dia punya idgham ma'al gunnah tu macam kurang harakat. Dia kena 2 harakat dengung. Ayat 14. Innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul Azim. Okay, bagus bacaan ni Asma. Ni Asma umur berapa ni? 12. Oh, 12. Okey, bagus, lancar bacaan. Alhamdulillah. Mungkin boleh tambah baik untuk harakat untuk mat asli. Sebab Ustazah dengar mat asli tu kadang-kadang betul dah 2 harakat. Kadang-kadang dia macam terlebih sikit 2 harakat jadi 3. Tapi tak apa, maksudnya boleh. Maksudnya bila Terima kasih, Ustazah. baca, ya sama-sama. Terima kasih. Okay. Ada siapa lagi nak tasmai? Okay. Kalau tak ada, tak apa. Kita teruskan kepada tadabbur dan juga tazakur lah untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian dan juga untuk peringatan diri kita lah sama-sama. Iaitu pertama surah Al-Buruj. Al-Buruj ini maksudnya gugusan bintang. Sebab para ulama sebut bila satu bintang saja dia tak ada fungsi. Maksudnya dia kekurangan kekuatan untuk memberi manfaat. Tetapi bila bintang ni dia duduk dalam satu formasi, organisasi kalau kita lah. Tapi bintang dia ada gugusan dia. Dia akan membentuk satu buruj. Dan buruj itu boleh memberi petunjuk arah. Dia jadi bermanfaat lah. Sebab bila dia duduk dalam satu gugusan bersama-sama lah. Kan kita kata ada macam-macam lah nama buruj ni. Buruj Orion ada kan, buruj apa macam-macam nama. Ustazah pun tak berapa hafal ni, kita kata bidang astronomi ya. Asma darjah 6 dah belajar dah tentang buruj? Dah. Buruj apa yang Asma tahu? Buruj yang ada kat langit? Buruj Pari, Scorpio. Buruj Buruj apa tu? Buruj layang-layang. Buruj Pari, Buruj Scorpio, Buruj Belantik. 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 Lepas tu macam mana nak kenal arah? Dia ada petunjuk. Asma tahu? Dia petunjuk dia. Kalau buruj belantik tu nak tahu mana timur, barat ke utara tu macam mana? Tak tahu selatan. Selatan. Dia ada petunjuk lah. Dia ada petunjuk dia. Dia darjah 6 dah belajar dah. Maksudnya nak tahu arah tu nak tengok ke arah mana. Kalau buruj belantik. Darjah 5 belajar. Darjah 5. Itu belajar darjah 5. Okay, tak apa. Maksudnya memang kita kata anak-anak kita pun dah diperkenalkan kan dengan buruj. Buruj belantik, buruj yang disebut lah. Macam Ustazah pun memang dah tak berapa ingat dah yang astronomi ni. Tapi apa pun surah ini dinamakan sempena nama buruj. Sebab bila bintang satu dia saja dia tak menjadi manfaat yang besar lah kepada manusia. Tapi bila dia berbentuk gugusan, duduk dalam kelompok-kelompok tertentu, dia boleh memberi petunjuk kepada manusia arah, penunjuk arah kiblat dan sebagainya lah. Kalau tersesat di tengah malam kan, tengok bintang boleh tahu. Jadi ciptaan-ciptaan Allah ni bila Allah bersumpah. Jadi ayat pertama ni kita tengok was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Ini sumpah. Jadi bila Allah bersumpah dengan makhluk, menunjukkan betapa pentingnya makhluk itu terhadap manusia, terutamanya lah. Sebab kita sebagai khalifah di muka bumi, jadi kita dapat manfaat. Jadi makhluk-makhluk Allah ni memberi manfaat untuk kemudahan hidup manusia di muka bumi.
Okay, jadi langit ini adalah langit yang pertama lah. Was-samai. Langit yang pertama. Jadi semua gugusan bintang, kita kata galaksi Bima Sakti yang kita boleh tengok guna teleskop. Dan sekarang ni dah maju, dah boleh tengok apa, lohong hitam, macam-macam bintang yang jauh-jauh. Itu semua masih di langit yang pertama, iaitu langit ad-dunia, langit paling bawah. Kita kata keluasan, betapa luasnya langit yang Allah ciptakan. Itu sumpah yang pertama. Wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan ni apa dia? Iaitu hari kiamat. Hari kiamat, hari pembalasan, hari akhirat. Itulah hari yang dijanjikan. Kat dunia ni kita belum nampak lagi, tapi hari itu pasti akan terjadi. Okay, itu sumpah yang kedua. Ini memang sumpah yang besar lah. Jadi dikaitkan, mula kita duk terbayang gugusan bintang kan, buruj dekat langit. Oh, macam-macam bentuk, Masya Allah, hebat ciptaan Allah, luas. Kita ni macam sebiji pasir je kan, kita tengok ke angkasa lepas tu, angkasa raya kan, luas. Kemudian kita tu ingat, oh ada hari yang dijanjikan, kita duduk kat dunia ni bukan selama-lamanya, sekejap saja. Kemudian yang ketiga, wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Syahid. Bila digunakan nakirah, perkataan nakirah dia lawan dia ma'rifah. Nakirah ni ialah tanpa alif lam. Kalau kita tengok ayat pertama dan ayat kedua, was-samai, ada alif lam, tu ma'rifah. Kita tahu dah, oh langit yang tu lah, langit pertama tu yang kita duk tengok, nampak bulan, nampak bintang, nampak matahari, tu langit pertama, ma'rifah. Kita tahu dah yang mana. Zatil buruj, buruj, alif lam juga. Ada gugusan-gugusan dia kan, macam buruj berlantik tadi. Dah ma'rifah, dikenali. Wal yaumil maw'ud pun makrifah juga, hari yang dijanjikan. Kita tahu dah hari apa? Hari akhirat, hari kiamat, hari pembalasan. Itu kita tahu. Tiba-tiba bila tiba ayat ketiga, sumpah ni dia jadi nakirah. Hak mana satu? Kita tak boleh jadi termasuk semua yang menjadi saksi. Wasyahidin, saksi di kalangan malaikat, saksi di kalangan manusia. Wa mashhud, dan yang disaksikan. Maksudnya kita kat dunia ni, apa kita buat pun ada malaikat yang menyaksikan. Kan, yang catat amal baik, amal buruk kita. Yang tu malaikat jadi saksi. Kita yang jadi yang disaksikan. Dan kita hari ni kita menjadi saksi, syahid kepada kekejaman. Kan, Israel Zionis yang menyerang rakyat Palestin di Gaza, di Rafah sekarang. Maksudnya wa mashhud. Maksudnya macam itulah. Dia nakirah tu sebab dia menunjukkan ramai, banyak, tetapi dalam bentuk setiap orang, mufrad. Tapi yang mana satu, semua boleh jadi hak ni. Boleh jadi berapa? Ya? Nah, setiap orang lah, everybody. Ya, setiap orang. Setiap orang termasuk. Macam kita kata kitabun ataupun kitabun. Kitab. Semua kitab. Walaupun kitab tu mufrad. Dia jamak dia kutub. Satu. Tapi setiap satu tu adalah saksi. Cuma tak ditentukan. Malaikat pun syahid juga. Manusia pun syahid juga. Haiwan pun jadi syahid juga. Anggota badan pun jadi syahid. Dan setiap satu itu boleh jadi syahid dan boleh jadi yang disaksikan. Yang ni sebab kita kata di hari akhirat adalah mahkamah yang paling adil. Dekat dunia ni memanglah macam apa yang berlaku kita kata dekat Israel, macam mana Amerika
nyokong kan US, ada kuasa veto dan sebagainya. Jadi sekadar boleh saksi dan menyaksikan je lah. Nanti di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala akan ditentukan balasan masing-masing pada hari yang dijanjikan tu. Okay. Yang tu yang ketiga. Jadi Allah bersumpah. Maksudnya betul tu benda besar, benda yang menjadi saksi. Kat mahkamah ni saksi dilindungi. Kan mahkamah dunia sebab bimbang orang buat apa-apa kepada saksi. Jadi saksi ni penting. Yang keempat, sumpah Allah. Ni yang ayat keempat adalah jawab sumpah. 3 tadi tu sumpah. Demi langit yang mempunyai gugusan, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Allah nak jawab kepada sumpah tu apa? Allah nak kata qutila ashabul ukhdud. Binasalah. Qutila adalah lafaz yang menunjukkan kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang membuat parit, penggali-penggali parit, iaitu para pembesar Najran di Yaman. Baca ada kisah yang panjang Ashabul Ukhdud kan Ustazah? Ya, Ashabul Ukhdud kan? Ya. Ashabul Ukhdud, penggali-penggali parit. Tuan punya parit, kita panggil Ashabul Ukhdud. Mereka buat parit tu untuk apa? Untuk membunuh semua orang yang beriman dengan Allah. Sama dah macam sekarang kan Ustazah? Ya. Sama sangat. Siapa yang bersikap macam Ashabul Ukhdud ni memang nak bunuh semua orang yang beriman dengan Allah. Kalau yang berlaku dekat Palestin, membunuh rakyat Palestin, orang di sana menghalau. Jadi di sini menceritakan perkara ni memang berlaku zaman berzaman. Mana orang kafir ini membunuh orang-orang yang beriman. Jadi Allah murka. Jadi Allah kata qutila, binasalah Ashabul Ukhdud. Tuan punya parit itu an-nari dhatil waqud. Jadi kita terus terbayang ada api Jadi longkang itu, parit itu digali untuk diletakkan api. Yang berapi yang mempunyai kayu bakar penuh, terbakar penuh dalam parit. Panjang. Jadi siapa yang beriman, ada tentera kata, kamu beriman ke dengan Allah? Kalau dia kata ya, masuk parit. Dan antaranya ada disebutkan antara yang boleh bercakap, bayi yang boleh bercakap. Antaranya kita kata Nabi Isa, dan ketika peristiwa Ashabul Ukhdud menggali parit dan menyeksa orang-orang beriman ni, bunuh mereka dalam parit yang penuh dengan api, bakar mereka. Ada seorang ibu tu dia macam teragak sikit sebab dia tengok anak dia kan. Dia kesian nak terjun ke. Kalau dia beriman, kena terjun semua, tolak semua. Jadi anak tu kata, keimanan tu benar, keimanan kamu pada Allah benar, jangan risau. Jangan takut. Jadi ibu tu pun terjun. Maksudnya ini bukan kita kata ada orang terjun bunuh diri ke, bukan. Ini memang kita kata paksaan. Kekejaman Ashabul Ukhdud ini memaksa semua orang yang beriman masuk ke dalam parit yang dipenuhi dengan api itulah. Dibunuhlah dianya. Kiranya dia bantai habis-habisan lah Ustazah. Ya macam membantai habis-habisan pembantaian memang habis-habisan. Pastikan mati, terbakar semua yang beriman. Okey. Idhum alaiha qu'ud. Allah gambarkan mereka yang Allah murka ni, yang binasalah Ashabul Ukhdud ni, dia buat apa? Dia duduk berdiri. Ketika mereka duduk berdiri di sekitarnya, dekat parit tu dia pun boleh duduk. Dia tengok. Boleh tengok
Ada orang kan macam tak sanggup lah kan. Kalau Dia tengok betul-betul. Dia memang tengok kejadian tu lah. Orang dalam ya, parit kita bakar. ya, tanpa Hmm. rasa belas kasihan. Idhum 'alaiha qu'ud. Duduk santai, duduk tepi parit tu sambil melihat orang beriman terseksa, mati, terbakar. Puas hati dengan kekejaman. Na'udzubillah min zalik. Dan ayat ketujuh, wahum, mereka tu. Ala ma Home tu dia yaf'aluna apa lah sana? Ya? Home tu menunjukkan pada orang yang menolak orang-orang Islam tu ke home tu? Ya, ya. Mereka adalah ashabul ukhdud. Ashabul Ukhdud. Yang Allah cela, yang Allah rekodkan kekejaman mereka ni di dalam Al-Quran. Untuk bacaan kita sehingga hari kiamat. Apa yang mereka buat? Pertama Allah kata mereka duduk di sekitar api tengok. Dan mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka itu atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang pembunuhan yang mereka buat tu, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Mereka menjadi saksi kekejaman mereka sendiri. Tengok. Dan sebab apa mereka buat macam tu? Ayat nombor 8, wa ma naqamu minhum, dan mereka menyeksa orang mukmin itu, orang beriman itu sebab apa? Hanya kerana orang-orang mukmin beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi mereka yang mati syahid, mati syahid lah. Sebab mereka mempertahankan keimanan dan dibunuh disebabkan keimanan mereka. Mati syahid, masuk syurga. Tanpa hisab. Tak rugi apa sikit pun dunia ni. Tetapi yang rugi siapa? Yang zalim siapa? Orang ashabul ukhdud yang Allah sebut ni. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allahu lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah sendiri Maha menyaksikan. Atas semua yang jadi saksi ni, Allah Maha menyaksikan. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Jadi kita tak perlu kita kata risau kat rasa kan, sebab Allah dah bagi janji dah. Semua kekejaman itu Allah yang Maha menyaksikan sampai sekarang. Segala kekejaman yang mereka buat, Allah menjadi saksi. Kemudian ayat ke-10, ini ancaman Allah lah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya bagi orang-orang yang cuba mewujudkan bencana, membunuh, menyeksa kepada orang-orang mukmin, lelaki dan wanita. Summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, tak rasa menyesal, tak rasa bersalah sikit pun. Falahum azabu jahannam, maka mereka akan mendapat azab neraka Jahannam, dan mereka akan mendapat siksaan api yang kuat membakar. Ini janji Allah kepada orang-orang yang menzalimi orang beriman. Jadi para ulama sebut perkataan summa lam yatubu, ayat itu menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah. Maksudnya, kalau ada yang bertaubat, ada yang tiba rasa menyesal, Allah masih kita kata menerima taubat mereka. Walaupun mereka dah buat pelbagai kekejaman lah kepada orang beriman. Tapi kalau tetap tak bertaubat, maka inilah akibatnya. Tak menyesal, kita kata hati dah keras kan, dah mati rasa dah. Okay, maka perakhirannya di neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik.
Okay, dan perbandingan dia, macam kita sebut dalam surah Al-Fatihah, dia ada jalan ni ada dua. Jalan ahli, ahli syurga, jalan ahli neraka. Ahli neraka. Jadi jalan ahli neraka ni kita tak mau. Menjadi hati yang mati, hati yang keras, tak rasa apa terhadap kekejaman mereka. Adapun orang beriman, innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi kita nak masuk golongan ini, golongan orang yang beriman, yang beramal soleh, walaupun kita kata terpaksa menghadapi macam orang dekat, kita kata orang Palestin di Gaza, ada yang mati syahid, macam mana keadaan mereka. Kalau kita tengok video-video mereka kan, macam mana sabarnya mereka dan betapa mereka beriman dengan janji Allah, syurga Allah. Jadi bagi mereka ini adalah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita dapat terbayang. Pertama, bayangan neraka yang penuh dengan api, lebih dahsyat daripada api dunia yang mereka bakar, yang mereka bom di dunia. Itu siksaan dunia sikit je, mati masuk syurga. Adapun mereka nanti, api neraka tak mati-mati dah selama-lamanya di sana. Berbeza dengan orang yang beriman dan amal soleh dan mati dalam keadaan kita mati syahid itu, Masya Allah, itu adalah nikmat rahmat Allah, mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fauzul kabir. Itulah kemenangan yang agung. Sebab tu kita tak boleh tengok, bila kita tengok, maksudnya kita tak boleh nak kata kepada orang-orang di Gaza, di Palestin kan yang mati syahid tu, kita kata, ui malangnya mereka ni, kesiannya, habislah malang sungguh nasibnya. Tidak. Tapi kita melihat, oh ini kemenangan yang besar ni, mati syahid. Kita menangisi diri kita sendiri ni. Macam mana kita mati nanti? Mereka mati, Masya Allah, syahid. Tapi diri kita ni, kita tak tahu. Okey, itu ayat yang ke-11 lah. Itu adalah kemenangan yang besar. Kita melihat mereka, Masya Allah, syahid. Kan? Walaupun kita tak nafikan, kita usaha untuk membantu dan menghentikan. Tu yang banyak usahakan, ceasefire kan, berhenti. Stop, kita kata, genocide ni. Pembantaian, pembunuhan besar-besaran ini. Inna batsha rabbika lasyadid. Ayat 12 ni ancaman Allah. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat keras. Azab mereka, maksudnya mereka orang-orang zalim, orang kafir yang menzalimi itu, mereka rasa siksaan mereka tu teruk dah, tapi di dunia ni tak teruk. Kalau nak banding dengan azab di akhirat, tu dia. Kalau kita tengok surah Al-Buruj ni, kan, akhir dia tu dengan huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah ni adalah huruf-huruf hentakan. Dia menghentak. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulakan penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Ayat ke-14 menunjukkan rahmat Allah itu sentiasa ada untuk orang yang nak bertaubat, dan dialah yang maha pengampun lagi maha pemurah. Pengampun lagi maha wajib dengan kasih sayang lah. Dzul arsyil majid, yang memiliki arash, yang mulia, fa'alul lima yurid, yang maha kuasa melakukan apa yang dia kehendaki. Hal ataka hadithul judud, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentera? Hadithul judud, tentera Israel tu, berita tentang tentera Zionis Israel yang menyerang Palestin tu, mereka tu tak, orang kata bukan orang yang pertama lah melakukan kezaliman. Ni dalam Quran dah cerita dah. Junud, tentera-tentera yang melakukan kezaliman kepada orang beriman, apa pengakhiran mereka? Fir'aun wa Thamud, tentera Fir'aun,
Thamud. Sampailah ke hari ini, tak pelik lah kita kata dengan perbuatan, kita kata tentera, kezaliman tentera Israel, Zionis Israel, dia tak pelik. Sebab memang itu zaman berzaman orang-orang kafir yang kejam macam tu. Dia akan, kita kata, hari-hari itu akan digilirkan sebab dunia ni tempat ujian. Dunia ini tempat ujian. Balil ladzina kafaru fi takdzib, memang orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Mendustakan. Ya, fi takdzib, sentiasa mendustakan. Ini kita kata kekejaman apa semua ni, mereka mendustakan. Kata pelbagai lah, kan dia nak mendustakan perbuatan zalim mereka tu. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung daripada belakang mereka sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri. Kat dunia ni boleh. Kita kata mereka nak buat apa, kalau Allah izin, boleh. Tapi akibatnya di akhirat yang selama-lamanya lah. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang tersimpan di dalam tempat yang terjaga, iaitu Lauh Mahfuz. Itulah pengakhiran kita kata surah Al-Buruj. Digambarkan dua golongan ini seperti mana yang disimpulkan ataupun yang direngkaskan dalam surah Al-Fatihah. Kita nak masuk golongan orang beriman dan beramal soleh, golongan ahli syurga. Tak mau masuk golongan ahli neraka yang memang zaman berzaman sikap mereka macam itulah. Ya. Maksudnya dalam surah ni kan macam matlamat dia tu menyuruh kita ni supaya mempertahankan keimanan hingga ke titisan darah yang terakhir. Walau apa yang berlaku, kita sebenarnya tak akan rugi. Walaupun kita mati dengan keadaan yang di mata zahirnya sangatlah tak logik kan. Tapi sebenarnya kita mendapat keberuntungan dan kemenangan yang sangat-sangat sangat. Jika kita tengok dengan pemikiran Qurani lah kan Ustazah kan? Betul. Sebab akhirat yang utama, ya betul. Apa yang terjadi pun kita kena bagi tahu anak-anak kita bahawa kita mesti menjaga akidah dan tauhid kita. Walaupun apa terjadi, kita mesti orang kata jati diri kita sebagai Muslim tu tak apalah kalau orang nak buat apa, sebab kita akan mendapat untung yang best sangat lah dekat akhirat nanti. Betul. Setuju. Okay, bagus kita kata bila kita nampak daripada segi apa yang kita nak ajar balik pada anak kita, betul. Yang penting mempertahankan keimanan kita sehingga titisan darah terakhir. Itulah yang kita matlamat kita pun kan bila dia aman, damai, dia mudah leka. Itu aman, kita aman kan. Aman daripada kita kata serangan fizikal. Walaupun kita kata nampak aman daripada serangan fizikal, tapi dari segi serangan roh tu teruk sangat. Ya. Kan Ustazah? Macam mana yang teruk? Ya. Yang sebenarnya kita diserang bertubi-tubi. Kita serangan saraf tu banyak. Ya, tu dia panggil serangan kita tak nampak lah. Serangan dari segi fizikal tu tak ada. Dia tak nampak. Dia boleh nampak serangan fizikal tu. Tapi bila serangan yang kita tak nampak ni dari segi rohaninya, maksudnya dari segi hiburan, itu dia bahayalah sebab dia macam dalam surah An-Nas. Perbincangan kita dia serangan halus. Halus sangat. Halus. Dia berbeza dengan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq serangan dia serangan fizikal. Nyata. Dia banyak qol-qolah. Surah An-Nas tu banyak bentuk bisikan-bisikan untuk menjadikan kita ni hilang iman, ramai yang murtad dan sebagainya lah. Na'udzubillah min zalik. Kemudian kita masuk surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq maksudnya terbelah. Maksudnya surah Al-Buruj dan surah Al-Insyiqaq dua-dua surah Makkiyah.
iaitu diturunkan sebelum hijrah. Kalau surah Al-Buruj tadi ada 22 ayat, surah Al-Insyiqaq ada 25 ayat. Insyiqaq ni terbelah. Itu adalah apa yang berlaku di hari kemusnahan dunia. Selepas tiupan sangkakala yang pertama lah, hari kiamat. Surah ni diturunkan sebelum hijrah ke Ustazah? Ya, Surah ini diturunkan sebelum hijrah ke selepas hijrah? sebelum Sebelum. hijrah. Bila disebut surah Makkiyah, maksudnya dia diturunkan sebelum hijrah. Kalau Kita faham. Madaniyah Selepas selepas hijrah. hijrah. Okay, jadi apabila langit terbelah, idzas samaa'un syaqqat. Jadi kita boleh terbayang, oh langit terbelah. Bayangan fantasi kita lah, sebab kita tak tengok lagi. Dan dalam hadis yang sahih sebut ada angin, angin yang nyaman akan mematikan semua orang yang beriman. Jadi bila berlakunya kemusnahan alam dunia ini, nak pergi kepada alam akhirat ni, yang tinggal hanyalah orang kafir lah. Orang-orang kafir. Jadi Allah bagi kita bayangan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bunyi ta ni, ta mati ni dia bunyi macam pecah. Buih yang pecah. Dia gambaran tu pecah. Sekejap nampak langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Kita manusia je yang tak patuh. Dan juga kita kata bangsa manusia dengan bangsa jin. Makhluk tanah dengan makhluk daripada api. Yang ni memang kita kata diberi peluang untuk pilih. Nak jadi ahli syurga ke ahli neraka. Jadi bila dia pilih ahli neraka tu maka dia tak patuh lah. Wa idzal ardu muddat. Ni kita terbayang bumi pula. Dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Habis, hancur semua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi pun patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Kemudian kita masuk perbincangan lain. Bunyi pun dah berubah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju ke arah Tuhanmu, maka kamu pasti akan menemuinya. Jadi manusia ni bila duduk kat dunia ni tak kisahlah orang beriman ke, orang kafir ke, mereka ini tanpa kita kata sama ada sedar atau tidak memang dalam perjalanan menuju Tuhan. Hari-hari masa akan berlalu dan pasti hari akhirat itu akan tibalah. Okay. Dan dia pasti akan menerima balasan daripada Tuhannya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ini golongan ahli syurga. Kita nak yang ni lah. Kan nak pilih jalan ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini golongan yang diberikan kitab amalannya daripada kanan. Maka orang yang catatannya diberikan daripada tangan kanan. Dengan tangan kanan ambil. Oh ni golongan yang berjaya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dalam hadis yang sahih disebutkan gambarannya orang beriman ini, orang yang menerima kitabnya daripada tangan kanan, Allah cuma akan tunjukkan apa yang dia dah buat kat dunia. Ditunjukkan, tunjuk balik. Dia panggil pembentangan. Bentang balik. Jadi bila orang beriman tengok, dalam hadis tersebut, dia kata habislah aku. Rasanya dah akan masuk neraka ni. Bila dia tengok balik, dibentangkan balik apa yang dia dah buat.
Tapi dalam hadis tersebut Allah sebut aku ampunkan. Tapi pembentangan tu dilakukan secara individu, seorang-seorang. Maksudnya orang tak tahu aib dia. Allah tutupkan. Sebab tu dalam hadis sahih yang lain, sesiapa yang menutup aib saudaranya di dunia ni, dia tak sebar aib saudara dia, maka Allah akan tutup aibnya di hari akhirat. Jadi orang beriman ini Allah akan tutup aib dia. Maksudnya dia seorang tahu antara dia dan Allah. Dan Allah kata aku ampunkan, masuk syurga. Hisabnya mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Selesai. Alhamdulillah. Seronok. Itu dalam hadis ni kalau tengok daripada tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan bahawa Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang perhitungan amalannya diperbahaskan, maka pasti akan diazab. Jadi Aisyah berkata, maka saya berkata, bukankah Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan diperiksa dengan mudah, dihisab dengan mudah. Baginda bersabda, yang dimaksudkan dengan ayat itu bukan hisab yang membawa kepada azab, tetapi ia adalah ardun, ain robot, iaitu dia penampakan amal perbuatan, dibentangkan amal dia. Dia tidak dihisab. Hisab berbeza. Kalau hisab yang membawa kepada azab itu adalah ditanyakan secara detail. Okay, ni guna kat mana? Ni apa? Satu persatu. Satu pemeriksaan ni Ustaz kan? Macam pemeriksaan kan? Ya, betul. Macam kita kata kita kena muhasabah diri kita kan, tengok balik apa satu audit diri kita. Disebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, audit diri kamu ni sebelum kamu dihisab. Jadi kita mendoakan semoga kita dapat hisaban yasira ni lah. Sebab hisaban yasira tu maksud dia bukan audit betul-betul. Dia adalah ardun, pembentangan. Dinampakkan saja apa amalan dibuat, kemudian Allah ampunkan, masuk syurga. Senang, mudah. Baginda bersabda, yang dimaksudkan ayat itu bukan hisab tapi akan tetapi sesiapa yang hisabnya diperbahaskan, diaudit detail, maka pasti dia akan diseksa. Pernah mengumpat orang, siapa yang mengumpat, bagi pahala, itu orang muflis. Orang muflis akan dihisablah satu persatu sampai dia kena bagi pahala dia dekat orang, pahala umrah dia, pahala haji dia, kalau dia menzalimi orang lain, sehingga akhirnya dia muflis dan dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Walaupun dia ada pahala yang banyak, tapi disebabkan umpatan dia, makian dia, kezaliman dia terhadap sesama Muslim. Ni Muslim bukan orang kafir lagi, orang kafir lagi teruk kena. Maka menyebabkan timbangan amal baik dia jadi sangat ringan, tak ada. Dia terpaksa pikul dosa orang lain pula yang dia zalimi. Maka itulah orang yang muflis. Na'udzubillah. Jadi kita tak mahu masuk golongan yang kita kata dihisab dan diperbahaskan, diaudit satu-satu di hari akhirat nanti. Kita nak mudah je dapat tangan kanan, bentangkan, Allah ampunkan, alhamdulillah, masuk syurga. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Itu sampai ayat 9, golongan yang kita nak ikut jejak langkah mereka ini. Adapun ayat nombor 10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dan mengenai orang yang catatannya diberikan daripada sebelah belakang, dapat daripada belakang, maka dia akan berteriak, fasawfa yad'u thubura, celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
Ni ahli neraka. Kita tak mau ikut jejak langkah dia. Apa yang dia buat kat dunia? Ayat 13 menceritakan apa langkah-langkah yang membawa dia ke neraka. Ini yang kita tak mau ikut ni. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama zalim dengan dia lah, yang kafir, yang jahat dengan dia, bergembira. Kemudian dia buat apa? 14. Innahu zanna allan yahu. Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Nak buat apa buat, seronok-seronok sekarang. Menzalimi orang lain, seksa orang lain, bom orang lain, tak ada masalah, boleh. Sebab dia rasa dia takkan kembali kepada Tuhan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihat dirinya. Kat dunia seronok buat dosa, buat maksiat, seronok bersama-sama ahli keluarga semua seronok. Itulah yang kita tak mau ikut. Sebab apa? Sebab dia rasa dia tak kembali pada Tuhannya. Dan sedangkan Tuhan melihat dia. Habis cerita dua golongan. Kemudian terus masuk, kita kata dia punya tune, bunyi dah lain dah. Itu dia panggil mukjizat. Ijazus sauti. Bunyi Al-Quran ni, dia ada mukjizat dia. Fala uqsimu bisyafaq. Ini sumpah. Sumpah di bahagian akhir. Kat atas tadi tak ada sumpah. Menceritakan perihal kiamat. Ada pun surah Al-Buruj, awal-awal tu dah mula dengan sumpah dah. Tapi dalam surah Al-Insyiqaq, sumpah Allah bersumpah tu bermula ayat 16. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Jadi sekarang ni pemandangan kita balik pada dunia balik. Ciptaan Allah balik. Ciptaan Allah yang maha agung. Yang Allah agungkan. Kita kata sebutkan dalam Al-Quran ini berkenaan cahaya merah di waktu senja. Wal-laili wa ma wasaq. Demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal-qamari idza tasaq. Dan bulan demi bulan apabila menjadi purnama. Jadi kita nak terbayang cepat. Waktu senja, waktu malam, lepas tu nampak bulan pula ketika jadi purnama. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu akan jalani peringkat demi peringkat kehidupan. Peringkat ni macam-macam peringkat, daripada kita kata alam roh, alam janin, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Daripada bayi merangkak, bertatih, berjalan sampai hari ni, dah umur berapa. Dia sentiasa ada roda kehidupan. Kadang naik, kadang turun, kadang sedih, kadang gembira, macam-macam. Begitu juga kehidupan dunia ni secara keseluruhannya. Kadang-kadang orang beriman yang berkuasa, macam kalau kita baca surah Al-Kahfi kan, hari ni hari Jumaat, disunatkan membaca surah Al-Kahfi untuk kita kata sebagai perlindungan daripada fitnah Dajjal. Jadi kalau kita tengok, orang beriman berada di atas dalam kisah Zulkarnain, raja kan, yang menguasai timur dan barat. Zulkarnain itu dia adalah gelaran. Dua tanduk itu maksudnya dua, timur dan barat lah, yang menguasai timur dan barat. Yang tu ketika orang beriman berada di atas. Adapun bila orang beriman berada di bawah, dizalimi, itu kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Bermula dengan kisah Ashabul Kahfi di mana orang beriman ditindas. Permulaan memang biasanya macam itulah. Ditindas. Kemudian akan naik. Maksudnya ketika orang beriman ditindas, orang kafir berkuasa. Tapi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dalam ayat lain Allah kata hari-hari itu Allah gilirkan di antara manusia di dunia ini. Sebab dunia ini memang tempat ujian. Ketika orang beriman ditindas, orang kafir berkuasa. Ketika macam tu Zulkarnain kan menjadi pemerintah, maka yang bawah-bawah semuanya diperintah dengan adil, termasuklah terhadap orang-orang kafir. Aman damai kita kata. Dan berita kita kata gembiranya, para ulama
sebut-sebutkan di akhir zaman. Bermula daripada kejatuhan Islam. Sebab ada disebutkan dalam hadis, setiap 100 tahun, setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid yang akan refresh balik agama ni. Maksudnya akan ada pemerintahan tu bertukar, digilirkan. Okay, wallahu a'lam. Tapi kita kata tafaul, kita kata merasa optimis lah. Tak lama dah ni kita nak memerintah balik ataupun orang beriman yang berada di atas. Sebab kalau kita tengok dalam surah Al-Isra', surah Al-Isra', surah Bani Israel, akan berlaku kekejaman yang amat sangat yang dilakukan oleh Bani Israel lah. Kan macam Zionis sekarang ni memang sedang melakukan kekejaman. Yang itu dia panggil janji Allah yang kedua. Kemudian akan ada pemimpin orang beriman yang kita kata yang diketuai oleh orang yang beriman yang akan balik semula jadi pemerintah lah. Mereka akan menyerang balik orang-orang yang zalim di kalangan Bani Israel. Wallahu a'lam. Tapi itu kita anggap kita sebagai optimism lah. Dia panggil tafaul. At-tafaul fil Islam. Itu bolehlah, dibolehkan. Walaupun benda tu tak jadi lagi tapi kita doa. Ni tanda baik ni, ni tanda baik ni. Boleh. Tapi dia lawan kepada tafaul ni dia panggil tasya'um. Sangka buruk. Yang tu tak bagus. Yang tu tak boleh. Yang tu haram dalam Islam. Contohnya dia tengok dia keluar rumah, tiba-tiba dia tengok bangkai biawak ke apa-apalah, bangkai-bangkai. Oh, ini tanda tak elok ni. Tasya'um itu dia termasuk khurafat. Dia mengaitkan kejadian apa-apalah dalam fikiran dia, menyebabkan dia fikir pesimistik. Dia jadi pesimis. Oh, ni tanda nak berlaku benda buruk ni. Yang tu haram dalam Islam. Menyebabkan dia tak jadi bermusafir ke sebab benda tu. Okay, boleh faham tak? Beza tasya'um yang haram dalam Islam, maksudnya dia mengagap ataupun dia mengaitkan benda yang belum berlaku. Dia kata, oh ni pasti akan berlaku apa ni. Kalau aku keluar ni boleh accident ni kot. Sebab nampak tanda ni. Benda-benda tu dia panggil khurafat, haram dalam Islam. Tak boleh dikaitkan. Tapi tanda-tanda baik boleh. Boleh dalam Islam. Contohnya, ada rama-rama masuk rumah lah ni macam tetamu nak datang ni. Itu boleh. Yang tu boleh lah. Boleh. Yang tu boleh sebab dia benda yang optimis, benda yang positif, benda yang baik. Dia mengagak benda yang berlaku, yang akan berlaku tu dengan benda yang baik. Contohnya ada klik nak masuk rezeki kot. Contohnya ada duit nak masuk kot contoh. Benda-benda yang baik, yang bersifat optimis. Akan berlaku benda baik ni, tanda baik ni. Kita nampak, ni tanda tak lama lagi ni mungkin pemerintahan Islam yang akan next pemerintahan ni. Bukan lagi kita kata orang kafir. Ni tanda yang baik ni. 100 tahun dah. Maksudnya benda-benda yang baik boleh. Yang tak baik yang tak boleh. Boleh faham ke? Faham? Okey. Kemudian itu latar kabun tabaqan am tabaq. Itu peringkat dalam kehidupan tu memang Allah pergilirkanlah, dia ada peringkat dia. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran mereka tidak mahu bersujud. Ini ayat sejadah lah kita sebut tadi, disunatkan untuk sujud sejadah. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Kadang kita ada orang kata berpura-pura baik kan. Orang kafir tapi berpura-pura baik. Tak apa, kita tak kisah yang tu ni. Allah hakim, Allah yang maha tahu. Biar dia ada niat buruk dan apa saja. Semua tu Allah maha tahu.
fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Itu golongan ahli neraka. Kemudian ayat 25 ni golongan ahli syurga. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini golongan yang kita nak ikut ni, iaitu golongan orang beriman dan beramal soleh. Lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka mendapat pahala yang tidak putus-putus. Sadaqallahul azim. Okay, habislah surah Al-Buruj dan juga surah Al-Insyiqaq. Setakat ni ada apa-apa soalan tak sebelum kita tutup? Kebanyakannya juzuk amal ni lebih kepada tauhid kan Ustazah ke? Ya, betul. Pemantapan tauhid berkenaan hari akhirat, berkenaan golongan ahli syurga, ahli neraka. Dia sebab dia panggil surah Makkiyah. Surah Hijrah ke? sebelum hijrah. Adapun surah Madaniyah yang selepas hijrah, kebanyakannya bentuk tentang hukum hakam. Secara Ini memantapkan iman lah kan? keimanan, tauhid, keimanan kepada perkara-perkara gaib, balasan-balasan yang akan dapat nanti. Kalau macam kita nak apa ni, nak bincang anak kita boleh lah surah ni kan Ustazah. Betul? Tak ada Dia tapi sangat-sangat elok lah bagi saya lah. Dia tak pandai ni. betul, sebab anak-anak kita memang suka benda-benda tanya pasal syurga kan, apa ada dalam syurga, nak dapat apa semua, boleh. Maksudnya benda-benda yang melibatkan keimanan lah, benda tu tak nampak tapi jadi memang kita kata surah juzuk amma ini memang sesuai. Sebab tu biasanya para ulama letakkan pengajian juzuk amma ni untuk bermula daripada kanak-kanak lah. Wallahu a'lam. Dia orang nak menghafal tu, dia orang kena hafal juzuk 30 dulu kan. Biasanya Betul. Biasanya daripada surah An-Nas naik. Sampai Ad-Duha. Dipanggil muqaddam kecil kan, muqaddam kecil. kadang kecil. Apa ni Ustazah nak tanya, kalau macam orang yang kafir, dia gila, macam mana dia di akhirat itu? Adakah dia akan masuk ke syurga? Berkenaan dengan sebab mula-mula kita kata setiap yang lahir ni lahir atas fitrah. Jadi kanak-kanak kita kata yang meninggal dunia itu walaupun dalam keluarga yang kafir, majoriti ulama kita kata memang ada perbahasan lah, tapi dengan rahmat Allah kita kata yang belum baligh ni semuanya ahli syurga sebab mereka yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam fitrah. Jadi bila dia kita kata kanak-kanak ni termasuk yang tidak mukallaf, yang tidak dibebankan dengan tanggungjawab. Begitu juga dengan orang yang katalah bila digila tu bermula sejak kanak-kanak ke macam mana? Maksudnya kita tengok balik lah. Jadi kalau daripada kanak-kanaknya memang ada kita kata sakit gila dia tu, maksudnya akal dia sebab akal ini adalah syarat untuk taklif. Tanggung dosa, maksudnya benda tu tanggungjawab itu berkait dengan akal. Jadi bila akal dia bermasalah, dia tak boleh nak dibebankan dengan tak boleh nak menanggung tanggungjawab tu, tu tak boleh nak menanggung. Jadi sebab tu kanak-kanak, orang gila, termasuk kita kata orang-orang yang kita kata diberi pelepasan daripada tanggungjawab. Dia tak solat, maksudnya
taklif tu belum lagi. Tapi kita sebagai macam kalau untuk kanak-kanak ni memang kita ibu bapa lah kena wajib. Kewajipan menyuruh solat, puasa tahun bulan Ramadan ni kan. Ini bermula daripada umur 7 tahun kita kena suruh. Wajib suruh. Kalau tak suruh, ibu bapa tu yang berdosa lah. Yang menjaga kanak-kanak tu lah yang berdosa. Jadi wajib suruh. Tapi tak paksa. Maksudnya suruh tapi tak paksa. Boleh buat, alhamdulillah. Umur 10 tahun kita dah didik semua. 10 tahun masih lagi kalau tak buat barulah disiplin. Disiplin itu dengan pukulan yang tidak mencederakan. Syarat dia pukulan itu tidak meninggalkan kesan lebam, tak ada darah, tapi dia rasa sakit lah. Tu antaranya para ulama sebut guna siwak. Macam pen ni lah, kayu siwak tu kecil je. Pukul tu sakit tapi tak patah, tak lebam, tak luka. Ada juga yang guna kain. Libas tu sakit juga Ustaz lah. Ya, libas sakit tapi tidak luka. Tak boleh. Dia syarat dia tak boleh luka dan tak boleh kawasan muka. Kawasan muka tu tak boleh tampar anak, tak boleh. Kawasan muka tak boleh dan kawasan-kawasan yang boleh menyebabkan kecederaan yang parah lah. Kawasan alat sulit tak boleh pukul. Muka, kawasan alat sulit dan maksudnya yang bahaya-bahaya tak boleh lah. Yang boleh membawa maut dan sebagainya. Faham. Disiplin. Wallahu a'lam. Tapi ada pun orang yang mungkin dia dah dewasa, umur 40 tahun baru bermula gila dia tu, mungkin dia akan dihisap sampai yang dia gila tu lah. Sampai masa dia waras je. Wallahu a'lam. Faham Ustazah. Ya. Lepas tu satu lagi nak tanya Ustazah. Ya. Berkaitan dengan darah haid. Ya. Katakan kita keluar darah tu pada pukul 1:30 kan? Ya, 1:30 tengah hari. Tengah hari. Tapi kita tak sembahyang zuhur lagi. Okey. Jadi azan pukul 1:20. 1:20. Okey, baik. Jadi nanti bila kita dah suci, kita kena qada balik itu susah kan? Zuhur tu kan? Betul tak? Betul. Ya, betul. Kena qada balik sebab dah masuk waktu 10 minit ni dianggap waktu yang sempat lah. Sempat untuk solat. Lagi satu, bila kita darah kita tu dah kering, darah kita kering pada masa zuhur tu kita cek dah. Masa zuhur tu kita cek dia ada lagi. Tapi bila asar tu pukul 6:30 kita cek dah tak ada. Jadi kita kena solat zuhur dengan asar tu Ustazah atau asar saja? Dalam mazhab Syafi'i kena solat 2 waktu tu. Maksudnya katalah pukul 5 petang cek, ada lagi lah kuning pekat lagi. Saki baki head lagi. 6:30 baru tengok tu, tak ada dah, suci dah. Dalam mazhab Syafi'i sebab solat zuhur dan solat asar itu dianggap waktu yang boleh dijamakkan. Masa bila kita musafir, kita ada keuzuran, kita ada rukhsah untuk jamakkan 2 solat ni. Begitu juga bila ada uzur haid, kita tak boleh solat waktu zuhur sebab ada haid lagi. Tapi 6:30 dah suci dah, masuk waktu asar. Maka dalam mazhab Syafi'i mewajibkan qada 2 sekali. Asar dan asar tu solat tunai lah, secara tunai. Kemudian kena qada pula zuhur. Boleh nak qada zuhur dulu baru solat asar pun boleh, nak solat asar dulu kemudian qada zuhur pun boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i macam tu. Masalah selalu berlaku bila time subuh tu kan? Subuh, ya. Selalunya kita bangun, kadang-kadang kita tak perasan bila kita bangun subuh tu,
Ya. Kita kadang-kadang macam confused. Adakah aku masa pukul 4 tu darah tu dah berhenti ke belum? Jadi kalau pukul 4 pagi tu darah tu dah berhenti, kita kena semayang maghrib dengan isyak. Kan misalnya kan? Tapi kita dah bangun tu waktu subuh. Okey, Darah bagus soalan. Bagus soalan ni sebab soalan selalu saya miss yang tu Ustazah. okey, bagus. Ni dia berkait juga dengan puasa ya. Sebab bila contohnya kita check sebelum tidur, katalah sebelum tidur tu pukul 10 malam. Ya. Pukul 10 malam kita check, oh ada sikit lagi koko, sikit je lagi koko. Jadi kita ni nak kena set masa ni, alam ni. Sebab contohnya bulan puasa kan, kalau tu nak puasa, kita pun set lah pukul 5 pagi. Tapi katalah ditakdirkan, subuh masuk pukul 6 pagi. 6 pagi masuk subuh, jaga-jaga 6.10. Tak tahu macam mana, tahu tak sedar ke macam mana, bangun tu dah 6.10. Lepas tu kita pun check lah. Tengok suci, memang dah suci dah. Okay, ketika itu para ulama kata, diambil masa 6.10 tu yang yakin. Diambil yang yakin. Ada pun yang sebelum tu boleh jadi pukul 5 pagi tu. Boleh jadi. Tapi sebab tu tak yakin. Yang yakin pukul 6.10. Maka ketika itu memang puasa perlu digantilah. Puasa perlu diganti. Tapi solat tak wajib qada solat maghrib isyak. solat isyak dan juga solat maghrib. Sebab yakin 6.10. Jadi diambil, para ulama kata ambil atas yang yakin. Kita tak ambil, tak pegang pada yang syak. Okey, faham. Kita syak boleh jadi sebelum masuk waktu subuh, boleh jadi dah suci dah. Tapi itu sekadar syak, yang yakin 60 dah masuk subuh. Maka yang wajib solat subuh sahaja. Alhamdulillah. Faham sangat Ustaz. Dah lama dah terbelenggu kat kepala saya. Alhamdulillah. Faham dah, Ustazah faham. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Cuma ada juga persoalan kalau macam pelajar Ustazah ada pernah dulu dia pelajar UIA, dia duduk sekali dengan foreigner, pelajar international. Sebab kita kena tahu juga mazhab lain supaya tak terkejut. Sebab pelajar Ustazah ni dia terkejut. Dia kan bila sebilik tu, ialah bila datang haid, bila makan sorok-sorok dalam bilik pun, sebab dalam bilik biasanya ada 4 orang. Jadi 2 orang adalah foreigner, adalah pelajar international. Pelajar Arab Saudi kata silap, yang bermazhab Hambali. Arab Saudi bermazhab Hambali, seorang lagi mungkin Bangladesh kot. Bangladesh dia bermazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi dengan Hambali, bila dah suci, bila dah yakin suci kan, pada bulan Ramadan, dah mandi wajib, lepas tu kita pun solatlah subuh. Wajib dalam mazhab Hanafi dan Hambali untuk imsak. Tak boleh makan, tak boleh minum. Macam orang berpuasa. Tapi sepakat ulama kata memang tak sah lah puasa, kena ganti balik hari tu. Tapi wajib ke atas wanita itu yang suci daripada haid atau nifas dia kena imsak. Sebab bagi pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, manik, haid atau nifas tu, darah tu dah tak ada dah suci dah. Maka berlagak, maksudnya kena beramal tu macam orang berpuasa walaupun dia memang tak puasa pun. Maksudnya haram bagi dia untuk makan sembunyi-sembunyi, minum sembunyi-sembunyi, haram. Berbeza dengan mazhab Syafi'i dan Maliki. Mazhab Syafi'i dengan Maliki tidak mewajibkan imsak. Mazhab Maliki kata imsak tu harus saja, nak makan boleh, tak makan boleh, tak ada apa. Mazhab Syafi'i kata imsak tu sunat, disunatkan.
Kalau siapa imsak dapat pahala lebih lah. Tapi kalau tak imsak pun tak ada masalah, tak berdosa. Cuma nak keluar daripada khilaf lah. Sebab berdasarkan pendapat mazhab Hanafi Hanbali tadi, meraihkan. Okay, jadi pelajar Malaysia ni memanglah sejak dulu kan makan je lah. Jadi yang daripada kita mazhab Hanbali, haram kan. Sebab boleh bau lah kalau masak Maggi ke apa kan. Jadi dia pelik lah, kata kenapa pula haram. Dan selama-lama ni tak pernah pun. Kan? Itu yang tanya Ustazah tu yang kita kata, oh ini memang perbezaan mazhab lah. Ya. Jadi bila dah tahu tu, kita bagilah link yang dalam bahasa Arab tunjuk kat kawan dia, kata kita mazhab Syafi'i tak wajib. Untuk imsak kita boleh makan lah. Jadi lepas tu settle lah. Kalau tidak duk pelik lah kenapa orang Malaysia ni kan. Ya. Buat sesuatu yang haram pada mazhab mereka lah. Ya. Wallahu'alam. Terima kasih banyak Ustazah. Ya, sama. Bila berkait dengan soalan ni, dia berkait juga dengan waktu maghrib. Datang haid bermula waktu maghrib. Datang haid bermula waktu maghrib. Lalu Ustazah terjadi, apabila kita nak solat maghrib tu barulah kita tengok ada keluar darah. Ya. Kita pun confuse, kena ganti puasa ke tak kena ganti? Okey. Sama juga isu dia, para ulama tengok pukul berapa kan. Katalah masuk maghrib tu 7.30. 7.30 masuk maghrib. Katalah dia makan kurma, minum air, 7.35 baru dia masuk bilik air. Baru perasan ada darah masa kat bilik air tu. Maka ketika itu dia kena tengok balik pada diri dia, ada tak tanda-tanda. Contohnya katalah pukul 7 tadi dah rasa macam ada lendir-lendir. Ingatkan lendir keputihan je. Rupanya inilah yang duk rasa basah tadi. Maka ketika itu sebab ada tanda yang menunjukkan lendir tu, dah rasa daripada tadi lagi ni. Pukul 7 tadi. Maka ketika itu wajib dia qada puasa dia. Tapi tak wajib qada maghrib. Tak wajib qada maghrib. Ya, Sebab faham. datang sebelum maghrib. Dia dah solat asar dah. Betul. Okey. Faham. Berbeza dengan orang yang dia tak ada tanda. Bila masa pula tak ada rasa apa. Tak ada rasa. Memang tak ada rasa apa. Maka ketika itu diambil waktu yang yakin. 7.35. Maksudnya lepas azan maghrib lah. Maka ketika itu tak perlu qada puasa, tapi wajib qada maghrib. Okey, faham. Okey. Terima kasih Ustazah. Sangat bermanfaat. Okay. Alhamdulillah. Okay, jadi kalau tak ada apa soalan dah, ada lagi tak soalan? Artinya tak ada dah Ustazah. Okay, baik. Kita tutuplah dengan tasbih, kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.